Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Siti Ziana binti Muhammad Zain. Saya berasal dari Tanah Merah, Kelantan dan saya dilahirkan di Gua Musang, Kelantan. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Di sini saya ingin kongsikan sedikit tentang sejarah pembelajaran saya yang bermula dengan saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebahasaan Seri Kelewek dan saya telah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR dan telah berjaya melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh iaitu Sekolah Menengah Sains Seni. Dan saya bergraduasi dari Sekolah Menengah Sains Seni dengan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia dengan keputusan 5A, 2B+, 2C+. Dan saya telah berjaya melanjutkan pembelajaran saya ke Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Modul 1, Sistem 2 semester. Saya juga merupakan seorang pelajar yang bergiat aktif dalam bidang kokurikulum iaitu sukan bola jaring. Saya telah mewakili sekolah ke peringkat daerah dan mewakili daerah ke peringkat negeri dan seterusnya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Selain itu, saya turut menyandang beberapa jawatan dalam persatuan-persatuan, unit beruniform serta kelab-kelab di sekolah. Selain daripada aktif dalam bidang kokurikulum seperti bola jaring serta kelab-kelab persatuan, saya juga aktif dalam beberapa aktiviti sampingan seperti seni silat gayung, tarian iaitu tarian joget, inang serta zabu. Dan saya juga mempunyai bakat dalam bidang nyanyian. Saya seorang yang berdedikasi, berpendirian tetap, mampu bekerjasama dalam kumpulan, mudah menerima teguran serta amanah. Saya juga fasih berbahasa Melayu, bahasa Inggeris serta bahasa Perancis. Saya ingin menjadi seorang kaunselor. Antara sebab saya ingin menjadi seorang kaunselor adalah kerana minat. Saya merupakan seorang yang minat terhadap konsep, teori serta bidang-bidang yang berkaitan dengan pemikiran. Yang kedua, saya berpegang teguh pada satu prinsip iaitu prinsip amanah. Kerana apabila kita menjadi seorang kaunselor, kita sebenarnya berpegang pada beberapa akta. Antaranya ialah kod etika kerahsiaan di mana apabila sebarang surat menyurat yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling adalah sulit dan rahsia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Al-Zulaika binti Mio Syamsuddin. Saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari Pasir Putih, Kelantan dan saya merupakan anak ke-7 dari 7 orang adik-beradik. Dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dan berkejaya telah memberikan saya keyakinan untuk melanjutkan pelajaran saya dalam bidang sains di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam program Sains 1 tahun Modul 1. Inspirasi daripada ibu bapa dan adik-beradik telah menambah minat saya untuk melanjutkan pelajaran saya dalam bidang sains iaitu Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari bagi mencapai cita-cita saya yang ingin menjadi seorang ahli aktuari. Sains aktuari telah lama menarik minat dan perhatian saya. Saya juga mempunyai keinginan yang sangat mendalam untuk meneroka dan mengetahui tentang bagaimana sains aktuari berhubung kait dengan Reka Cipta Insurans, pencen dan program-program keuangan yang lain. Saya juga percaya bahawa sains aktuari sangat sesuai dengan kepribadian diri saya yang meminati bidang pengiraan dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Melalui pembacaan artikel dan melayari internet, saya tertanya-tanya bagaimana ahli aktuari kini dapat melaksanakan kerja dalam memenuhi tuntutan dan permintaan dengan keadaan dunia yang semakin membangun. Selain mempunyai kemahiran dalam bidang pengiraan, saya turut mempunyai kemahiran dalam menggunakan Microsoft. Contohnya, Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Saya turut mempunyai kemahiran dalam menyunting video dan gambar menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Lightroom dan aplikasi InShot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Naarif Aiman bin Muhammad Saleh. Saya dilahirkan pada 30 Mei 2002 di Hospital Universiti Malaysia Bang Krian. Saya berasal daripada Bacok, Kelantan. Saya merupakan anak yang ke-9 daripada 9 orang adik-beradik.
saya bercita-cita untuk menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Saya memulakan pelajaran saya di Sekolah Kebangsaan Jelawar dan melanjutkan pelajaran saya ke peringkat menengah di SMKA Tobacco dan sehingga sekarang sedang menuntut di Kolej Matrikulasi Kelantan. Kelebihan diri saya adalah saya seorang yang komited dalam sesuatu perkara dan akan menyelesaikan perkara itu sehingga selesai walaupun sukar. Dan saya juga seorang yang bersikap tegas terhadap aktiviti yang saya lakukan. Dan saya juga seorang yang bertanggungjawab dalam setiap benda yang saya lakukan. Sumbangan dan penyertaan saya adalah saya pernah menjadi pengerusi Persatuan Sejarah. Saya juga pernah menyertai kejohanan olahraga dan balapan peringkat MSSB Bacok dan mendapat tempat ketiga dalam pertandingan dan pancakra. Saya juga pernah menyertai pertandingan kawat kaki peringkat kebangsaan di SBPI Gopeng Perak dan mendapat tempat yang kedua. Saya juga pernah menyertai pertandingan kiwak peringkat kebangsaan sebenar Karnival Bahasa Arab. Misi saya adalah saya ingin menjadi pemuda yang diperlukan dan memenuhi keinginan masyarakat moden. Dan saya juga bercita-cita untuk mempunyai perniagaan sendiri dan ingin berdiri dengan bakat sendiri. Misi saya adalah saya ingin melanjutkan pengajian saya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum. Hai, nama saya Najwa Tasnim binti Najmi. Saya berumur 19 tahun. Saya berasal dari Subanjaya, Selangor tetapi kini menetap di Kota Baru, Kelantan. Pada tahun 2017 dan 2018, saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Tengku Amalin Aisyah Puteri. Antara kelebihan diri saya ialah saya berupaya untuk bekerja dalam pasukan. Selain itu, saya juga berkebolehan untuk berkomunikasi secara verbal dengan individu di dalam atau di luar organisasi. Selain itu, saya juga berkebolehan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Akhir sekali, saya berkebolehan untuk memperoleh dan memproses maklumat. Antara kekurangan diri saya pula ialah terlalu menumpukan perhatian kepada sesuatu pekerjaan sehingga sukar berhenti melakukannya. Selain itu, saya juga seorang perfeksionis dan tidak berehat selagi kerja yang dilakukan tidak selesai. Selain itu, saya bekerja terlalu keras sehingga mengorbankan waktu rehat. Visi saya ialah untuk menjadi doktor pakar dalam bidang perubatan, manakala misi saya ialah untuk memberi khidmat berkualiti, membantu dan sentiasa bersedia menggunakan ilmu, masa, harta dan tenaga untuk masyarakat, agama dan negara. Antara penglibatan tertinggi saya ialah menyertai kejohanan taekwondo peringkat antarabangsa Stanik, menyertai kejohanan bola jaring peringkat kebangsaan KAKOM, menyertai perkemahan Persatuan Kadet Bersatu Malaysia PKBM peringkat kebangsaan dan menjadi pengawas sekolah di sekolah menengah. Tajuk isu semasa yang dipilih ialah kemalangan disebabkan pemandu mabuk. Malaysia dikejutkan dengan siri kejadian pemandu mabuk. Kemalangan disebabkan pemandu mabuk meningkat dari tahun ke tahun. Bilangan kes pada tahun 2019 adalah 67 kemalangan dan 4 kematian, manakala awal tahun 2020 sehingga kini membabitkan 21 kemalangan dan 8 kematian. Pada 22 Mei 2019, seorang lelaki memandu kenderaan pacuan 4 roda secara berbahaya di sebuah tapak perniagaan di Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Hal ini menyebabkan 5 orang cedera sekaligus mencetuskan kemarahan pelbagai pihak. Kemalangan disebabkan pemandu mabuk bukanlah isu baru di Malaysia. Masyarakat harus peka dengan isu ini dan cuba meningkatkan kesedaran dalam diri masing-masing. Harapan saya ialah semoga kemalangan yang disebabkan pemandu mabuk dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Itu sahaja dari saya. Di Malaysia, bilangan kes pemandu mabuk yang mengakibatkan kematian dapat kita lihat bahawa semakin hari semakin meningkat. Jika kita lihat pada statistik kemalangan jalan raya negara, pada 5 bulan pertama sahaja,
telah terdapat 21 kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk di mana mengakibatkan 8 mangsa meninggal dunia. Hal ini amat merisaukan kerana jumlah yang direkodkan pada tempoh itu sahaja sudah menghampiri keseluruhan 23 kes pada tahun 2019. Hal ini dipandang dengan serius dan perlu ditangani dengan segera memandangkan ia melibatkan kematian orang yang tidak bersalah atas kecuaian pemandu mabuk. Seterusnya, pengusulan daripada kerajaan tentang pemindaan Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 Akta 333 telah digemparkan. Khususnya, Seksyen 441 berkenaan pemandu mabuk yang menyebabkan kematian. Antara usul yang dicadangkan ialah untuk meminda hukuman penjara daripada 2 tahun hingga 10 tahun kepada 15 tahun bagi kesalahan pertama dan 20 tahun bagi kesalahan kedua. Seterusnya, hukuman denda turut dipinda daripada tidak kurang RM5,000 hingga RM20,000 kepada RM100,000 bagi kesalahan pertama dan RM150,000 bagi kesalahan yang kedua. Tempoh pergantungan lesen juga turut dilanjutkan daripada 10 tahun dipinda kepada 20 tahun. Jadi, di sini kita dapat simpulkan bahawa cadangan ini mempunyai idea yang lebih realistik dan praktikal. Cadangan yang dibuat oleh Menteri Pengangkutan ini umpama menarik rambut dalam tepung, di mana ia tidak mencabut hak individu untuk mengambil minuman keras sehingga mabuk. Sebaliknya, ia memberi peringatan kepada orang ramai agar tidak memandu dalam keadaan mabuk. Akibat daripada minum arak ini akan memberi impak-impak yang negatif terhadap individu, masyarakat serta negara. Apabila seseorang itu mengambil alkohol dalam kuantiti yang banyak serta kerap, ia akan menyebabkan masalah kronik sepelaku iritasi pada hati. Seterusnya adalah kesan terhadap masyarakat. Antara kesannya ialah ia akan melahirkan masyarakat yang tidak bermoral serta tidak mempunyai kesedaran. Dan akhir sekali adalah kesan terhadap negara. Negara akan terus menjadi mundur apabila masyarakat yang tidak bersatu padu akibat daripada mengamalkan budaya yang tidak sihat seperti itu dan terus akan merosakkan generasi-generasi seterusnya. Okey, sekarang saya ingin membuat rumusan tentang isu yang sedang hangat diperkatakan ini, iaitu isu berkaitan pemandu mabuk. Kes yang melibatkan pemandu mabuk ini yang mengakibatkan kemarahan, mencetuskan pelbagai reaksi serta pandangan dan mendesak kerajaan untuk mengetatkan lagi undang-undang bagi menanganinya. Oleh itu, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan Jalan untuk merangka pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 supaya hukuman yang lebih berat dikenakan kepada individu yang disaksikan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah dan dikenakan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka buat. Di Malaysia, mengikut undang-undang yang sedia ada, memandu dalam keadaan mabuk hanya dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Memandu dalam keadaan mabuk hanya dikenakan tindakan denda yang memperuntukkan denda tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM6,000 atau penjara selama 12 bulan. Kesalahan mabuk sehingga menyebabkan kematian, bersalah dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa denda maksimum RM10,000 dan penjara maksimum 12 bulan. Penjara maksimum 12 bulan. Pada pendapat saya, undang-undang ini dilihat lemah kerana tidak setimpal dengan kesalahan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kesengsaraan kepada masa dawam. Saya berharap agar negara ini dapat mencontohi negara maju yang lain seperti Kanada yang meletakkan kesalahan memandu dalam keadaan mabuk di bawah kanun jenayah, iaitu di mana memandu dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian boleh dipenjara seumur hidup dan memandu dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kecederaan boleh
dikenakan hukuman penjara sehingga 14 tahun. Menerusi pelaksanaan hukuman yang sedemikian, barulah persoalan yang menyebabkan kemenangan maut semasa memandu dalam keadaan mabuk menganggap perkara yang berkenaan sebagai kes yang serius dan tidak akan mengulangi kes itu lagi. Sekian daripada saya.